واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih lagi diberi taufik oleh Allah dan memberi kemudahan, kesihatan daripada penyakit-penyakit, terutama penyakit yang merebak, yang kita masih dalam jagaan, kerana di negeri jiran kita ni masih banyak lagi 300, 400, 500, 600 sehari-hari. Ada mati 5, 3, 2 dekat dengan kita. Itu kita tak boleh peramat lah. Kena ingat-ingat di segi jaga akan penyakit-penyakit yang boleh berbahaya kepada diri kita, nyawa kita dan juga keluarga kita, insya-Allah taala. Maka hari ini alhamdulillah Allah taala izin kepada kita untuk kita mari belajar pula akan pengajian majlis ilmi. Dan pusing yang kedua ni seperti biasa kita belajar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baru ni dalam perang Badar. Perang Badar tu celah-celah tu ada beberapa kejadian peristiwa, tahu tu. Setengah padanya perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak perempuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iaitu Hafsah binti Umar khalifah yang kedua. Lepas tu sampai itu pula berlaku peristiwa kejadian perkahwinan antara Ali dengan Fatimah. Nabi boleh menatu lah, menatu baru, iaitu Fatimah, di mana Ali adalah sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalan dengan baik dalam keadaan ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkatinya. Setelah itu mari hari ini kita balik daripada perang Badar kepada perang Uhud pula. Jadi perang Uhud ni perang besar juga, perang penting dan besar. Lebih kurang perang Badar lah, tapi hak ni lebih hebat lagi. Sebab apa? Sebab dia berlakunya kerana hasil daripada dendam orang-orang kafir musyrikin Quraisy, kerana dia kalah dalam perang Badar. Maka dia klik mari, tak ada dia lah, tak ada tidur, tak ada roti, duduk fikir, dia racun. Pasal dia orang kalah ni, kalau dia rasa kata dia ada kekuatan lagi, dia cari jalan. Buat lagu mana nak boleh menang. Manusia kadang-kadang mikir menang dan tak ada mikir kata kebaikan, kemolekan. Tapi mikir kata nak buat lagu mana nak boleh menang. Terutama orang-orang yang pasang bekerja dalam kebatilan, bekerja pasang dalam kekufuran, bawa ajaran kufur daripada Mekah mari guling Nabi, mari guling kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka perang Uhud adalah satu peperangan yang patut kita pelajari. Kita kena mengaji untuk kita ambil pengajaran. Kerana ia bezalah, tak serupa dengan perang Badar. Perang Badar ni Allah Subhanahu wa taala beri satu pesan lah, insya-Allah gitu, kepada Nabi dan orang-orang Islam mencapai dan mendapat kemenangan. Terutama berlaku dalam bulan Ramadan al-Mubarak, dan satu bulan yang berkat. Maka kemenangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu keberkatan dan pengajaran dari segi bahwasanya bilangnya yang sedikit tidaklah mesti kata tak molek, tidaklah mesti kata kalah. Kadang-kadang bilangnya yang banyak tapi kadang-kadang kalah. Itu satu pengajaran. Begitu juga kita orang Islam ni ramai masya-Allah hari-hari orang masuk Islam. Bilangnya orang Islam sekarang ni 1,500 lebih dah.
1,5 juta lebih dah. Baik di Asia ni, banyak lagi di Indonesia, di China sendiri berapa ratus juta orang Islam. Dalam negeri yang bukan Islam. Kita sendiri pun dalam negeri bukan Islam, tapi bilangan kita alhamdulillah. Begitu juga di Singapura, di Malaysia dan di negeri-negeri lain lagi. Banyak alhamdulillah bilangan, di segi bilangan, tapi bila kita tengok kualiti tu, kunapab. Kunapab. Itu hak penting sekali. Tu. Sebabnya kita bimbang takut masuk dalam apa yang diroyak cerita oleh Nabi yang di masa depan, yang dia tu timur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk royak pada umat dia, iaitu yusyik an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir dikepung oleh bangsa-bangsa lain min kulli ufuq, daripada tiap-tiap penjuru alam dunia ni. Mari duk cicah makan seorang orang makan ni di alam hidang ni kan. Boleh jadi kan umat Islam lagu tu jadi sepo tom yam, jadi sepo sup, jadi sepo sayur, orang duk makan duk mamuh. Tu. Bapa yang begitu. Sahabat-sahabat tanya kata, adakah ya Rasulullah bilangi kita masa tu sedikit? Hal nahnu qalilun ya Rasulullah yauma izin, pada hari itu? Nabi jawab, la, tidak, bal antum katsirun, bahkan kamu tu banyak kamu bilangi banyak. Macam lah ni banyak dah lah, nombor 2 kita ni. Alhamdulillah tu hari nombor 2 lepas pada orang-orang beragama Kristian. Sikit lagi dijangka kata dalam masa 30 tahun lagi orang Islam duduk nombor 1, menambah akar bilangan orang Islam, pacakon Islam di dunia ni. Alhamdulillah dari segi bilangan, tapi dari segi kualiti. Kualiti iaitu Nabi kata walakinnakum usaun ka usa'is saili. Tapi kamu pada masa tu serupa dengan buih. Buih yang hanyut dalam air, atas air. Kita kenal kan buih. Buih tu terapung-apung. Tuba, bukan tuba, ada hanyut panggil hanyut. Air pergi ke mana, derah ke mana, alir air pergi ke mana, angin duk siup ke mana, dia pun pergi turut angin, turut air tu lah. Tak ada namnak panggil. Maksudnya tidak ada kualiti. Kita tengoklah ni mula ada dah, banyak dah, dan tidak ada kualiti. Semaya pun ditinggal mudah-mudah, tak ada wasa-dosa. Lekat dadahnya derek-derek, rata-rata tidak ada satu kampung kecuali adanya orang lekat dadah, tagih dadah. Pokok ada nak kira dah. Ni hak dadah pula, pekat yang lebih tinggi lagi. Itu panggil masyarakat buih yang kita bimbang, takut anak-anak kita, takut waris-waris kita jadi buih yang tidak ada namnak, tidak ada keberatan di segi pegang dengan agama, di segi menghayati ajaran Islam kita daripada Al-Quran dan Sunnah terutamanya. Maka mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah kita usaha mendidik ajar anak-anak kita, generasi muda ni penuh dengan kualiti dalam hidup dia, kualiti beragama, tadayun, beragama, pegang dengan agama. Ajar semaya, sampai itu Nabi dia suruh ajar, umur 7 tahun suruh ajar dah semaya, takut jadi buih tu. Bos 10 tahun tu suruh pukul roda ajar panggil, bukan roda nak sakit dah, roda nak ajar, nak pergi semaya, jangan pergi tinggal semaya. Dia umur 10 tahun mula belajar tak semaya, jakit lalu dah. Pahaya bukan seorang, dia bersaing, budak-budak ni dia bersaing, pemuda-pemuda ni dia tak duduk seorang dah. Tu. Sepokowik dah, jakit, hak sore-sore, hak mati-mati, hak sakit-sakit, hak sembuh-sembuh. Alhamdulillah. Itulah panggil keadaan
pengajaran daripada peribadahan ni ayat kata bilangi sedikit tu kadang-kadang dia tu panggil kuat, ada kualiti sehingga dapat mengatasi, dapat mengalah bilangan yang banyak, iaitu orang kafir 1000 orang. Dan kita pula satu lagi pengajaran, jangan duka cita di atas bilangan yang sedikit. Dengan sebab kita sedikit, kita jangan wasa kata pusing, duka cita, wasa lemah. Jangan ajar wasa lemah. Kita boleh ajar tanah izzah walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bagi Allah punya izzah, kemuliaan, wasa kekuatan pada diri kita dengan sebab kita beragama Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahi Islam. Yang wasa lemah ni ditolak oleh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia bersama dengan Abu Bakar dalam gua, gapo dia berdoa, Tuhan ayat dalam Quran, dia lari gapo? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan duka cita. Tuhan bersama kita, tolong bantu sokong kita. Itu pula sore Abu Bakar sore, Nabi kata pada Abu Bakar sore, apa saja jemaah ramai ni ummah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Syarat mukmin itu. Orang Islam di beribadah ni sebab apa? Sebab dia kuat iman. Kuat iman itulah menjadi faktor pacai samkan dalam memberi kemenangan kepada orang Islam. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar kita, wayak kita kata al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, mula-mula kuat iman kan dia al-mu'minul qawi, kuat iman. Orang mukmin yang kuat, mana kuat iman lah mula-mula sekali. Pandai kuat di segi ilmu, di segi akhlak, di segi faham, di segi gapo lagi, segi agama, di segi ibadah. Maka orang itu khair, ada pada dia kebaikan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kasih. Itulah lebih kurang untuk kita tambah pengajaran daripada peribadahan. Maka mari kita balik kepada perang Uhud. Sebenarnya hari ni ada sedia tazkirah tu, tak ada nak pergi photostat, tak ada nak pergi apa ni, kita ikasannya. InsyaAllah minggu depan kita edar ni. Jadi tazkirah kita sekarang siapa ada 55 siri semua. Kita mula daripada satu, iaitu zaman kemudaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, belum tu tak ada lagi. Maka mai siapa sini peperangan Uhud ni dalam siri 55. Insya-Allah satu hari kita nak buat buku. Boleh kita baca, boleh kita mari murajaah semula, tuan semula sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada setiap bucu hidup dia, setiap mitik ciwik hak Nabi kita boleh tengok, boleh belajar dan boleh baca insya-Allah taala. Peribadahan ni, perang Uhud ni satu peperangan yang penting sebenarnya kita kata. Uhud ni mana nama satu bukit. Di Madinah. Dekat dengan bandar Madinah, kota Madinah lebih kurang 4 kilo, 5 kilo gitu. 4 kilo setengah itu lebih kurang. Tu. Uhud ni satu bukit gunung yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena Uhud. Hak lain tak sebut mana. Bukit Uhud ni dia sebut. Dalam hadis dia, hadis Sahih Bukhari pula. Sewaktu Nabi dia balik daripada Tabuk. Balik daripada Tabuk, perang Tabuk. Jadi lah ni duduk dalam peringkat tahap peperangan mata ni. Sebab orang Islam kuat lah. Dulu duk kena tindak istid'af, mustad'afin.
Dan ditindak, dibuat nyanyi, dizolim sebagaimana kita tahu dalam tazkirah kita ni, waktu tahap Mekah dulu, lah ni tahap istikhlaf, tahap Madinah ni, tahap pembinaan daulah kerajaan Islam di Madinah, maka sudah tentu kerajaan yang dibina, diasah dan ditubuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kerajaan yang kuat, terutama kuat daripada rakyat-rakyat dia tu, daripada orang-orang beriman yang terdiri pada orang Muhajirin dan Ansar. Maka selalu berlaku perang untuk nak tolak kekarutan huru-hara yang dibuat oleh orang kafir musyrikin terhadap orang Islam. Jadi Uhud ni, bahawa Nabi sapa ke Uhud, ia klik pada perang Tabuk, maka dia kata haza tabah, hazihi tabah. Dia sebut Madinah dulu. Nabi kasih Madinah juga. Tu. Dia tak tahu kata dia nak mati di Madinah, tapi dia mati di Madinah. Dia kasih Mekah pun dia kasih tepat, tak ada salah. Kita kasih rumah kita, kampung kita, negeri kita. Kita duduk Malaysia, rasa nak kelik ingat rumah. Yalah. Kita pergi bukit, kebun, pergi motor, menaneh, rasa ingat rumah, seminggu kelik sekali, sebulan kelik sekali. Kerana manusia dia terikat juga dengan tanah dia, tanah bumi, tempat tumpah darah dia tu. Dia ingat juga. Nabi bila klik dia kata hazi tabah. Ni riwayat sahabat-sahabat ni tabah. Tabah makna apa? Bagus, comel molek. Tabah ni nama satu bagi Madinah. Dulu Madinah nama apa? Yathrib. Tahu tu? Yathrib nama dia. Lepas tu Nabi ubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya panggil. Tu ada rasmi, menghang rasmi, ada cahaya, tempat pancar wahyu Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah yang ada hikmah, ada hidayah, ada rahmat, ada syifa, ada cukup lekat kerana tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tabah salah satu daripada nama kepada Al-Madinah Munawwarah, makna bagus. Tu. Lepas tu Nabi kata haza, mula-mula saya kata haza Jubailun. Jubailun bahasa Arab ni dia panggil fu'ailun, makna tasghir, kecil. Kecil. Tu supaya kalau orang nama Hamid budak kecil, dia panggil Humaid. Hamid yang umur dia masih kecil lagi, Humaid. Ini Jubailun, bukit kecil. Melihat di Nabi dia tengok bukit di tempat lain tu besar pada bukit Uhud lagi. Tu. Tapi di Madinah ni tak ada dah bukit yang paling besar dan tinggi, ialah bukit Uhud. Wah panjang dia. InsyaAllah kita ada ramai sikit dalam tazkirah kita minggu depan ni, insyaAllah ta'ala kita boleh tengok ramai dalam tazkirah dia. Jadi ni apa tu? Haza Jubailun yuhibbuna wa nuhibbuh. Dia kasih pada kita, kita kasih pada dia. Masya Allah. Wasahaya kita bukit ni boleh kasih kepada manusia. Tu. Kita tak ada heran, tak ada heran. Hak Tuhan jadi belaka kita ke mari. Sebenarnya kalau anjing kita kata kucing engkau juga ia menyawu, menyatai boleh jalan. Ada anjing suka kena tua dia, masya-Allah kita tengok. Ada satu kejadian dia tua dia, buat tua dia tu langgar mutu langgar dia. Mutu kena tepuk, dia kena tepuh di mutu. Orang pergi hospital tinggal lipat di tengah jalan tu, tempat dia kena tepuh tu. Anjing dia tunggu situ. Nyalak nak ayat kau kata tua dia ni ada ubat tihik. Ada berlaku accident. Nak ayat kau orang. Tu. Kadang-kadang lokal perbatas tu tudung dia terbuka.
Kalau jalan tak tengok, kadang-kadang juluh lah. Tu terutama orang zaman lain dia main line tu dah. Lain tak apa-apa dah. Main dapat gapo, ada bau kayu, ada tiang gerak, ada gapo tak kira, ada lubang tak kira dah. Kadang-kadang berjalan bluk jatuh dalam lokek. Ani tu ada tempat jalan tu, ada tempat gerai, tempat orang duduk lah, kisi orang duduk. Dia duduk nyalak orang duduk tak kisi tu. Nyalak tu tengok kok lubang lokek tu. Orang tu dia khabar, dia sedar, dia reti. Dia jalan-jalan tengok. Jadi tudung lokek tu terbuka. Dia orang tu ambil tudung lah, katuklah. Sidik anjing ni, masya-Allah. Pandai royak kok orang dengan bahasa anjing dia tu. Dia menyalak, bukan menyalak kerana nak lawan dak, menyalak kerana nak royak sesuatu. Tanda kata dia kasih saya pada manusia. Dia bimbang ke orang jatuh, orang juluh. Bukan pada. Alhamdulillah itu jadi pada setengah-setengah binatang tu sidik. Tu. Tengok burung pula, masya-Allah, buat sarang, duk jahit sarang dia tu, kemah molek. Separa buat tikar tu. Kau tak pandai nak jahit, mai orang haluh, ambil daun haluh. Duk mek mana tak tahu, mai duk jahit-jahit, buat sarang takut kena panas, kena hujan, masya-Allah. Hak tu binatang tak apa, yang menyawu, dia boleh jalan, boleh terbang. Hak ni bukit. Bukit ni boleh boleh ada hati lah, seolah ada perasaan. Ada perasaan. Tidak wasa heran kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia pun royak dalam Quran. Quran dia seperti ayat apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Jikalau kami turunkan Al-Quran atas bukit, ala jabalin, atas mana-mana bukit, tak kira lah bukit mana, gunung-gunung mana, jabalin nakirah panggil. Tak ada tentu, tak bukit Uhud ke, bukit gapo tak kira, bukit Buddha ke tak ada kira. La ra'aitahu, nascaya engkau melihat ya Muhammad akan bukit itu tu khasyian, khusyuk. Apa makna khusyuk? Tetap diri dia. Tetap diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mutasaddian, gemetar kerana ayat Quran ni dia ada hak pasal sebut neraka, sebut hari kiamat, sebut seksa azab di akhirat. Habis tu mutasaddian ke apa? Mutasaddian min khasyatillah, kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah bukit yang penuh dengan batu keras, tapi di dalamnya mempunyai kelembutan, lembut hati, nak terimanya ajaran Allah, nak dengarnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hingga menyentuh hati. Lembut. Kalau orang keras dia tak adil, sebutlah berapa ratus ayat berkenaan dengan neraka sekalipun, tak ada berubah apa. Tak ada rasa khusyuk, tak ada rasa lembut, tak ada kesepuk. Orang qasiyati qulubuhum ni bahaya benar. Baca Quran banyak mana pun tak terima, tak ada rasa langsung, tak ada rasa cok langsung. Supaya jiruh air atas batu ki su tak ada lekat sikit habuk. Na'udzubillah min qasiyati qulub. Kita minta berlindung dengan Allah daripada hati-hati yang keras. Jadi Uhud ni Allah Ta'ala, Nabi ayat kata yuhibbuna, kasih sayang kepada kita. Pak Nabi pula wa nuhibbuhu, dan kami kasih padanya, gila kasih. Tu ayat kata masya-Allah, bukit kasih juga, Nabi berkasih ke dia. Satu cerita lagi kita belajar dah dulu, ingat tak itu? Waktu Nabi dia naik atas bukit Uhud. Nabi, lepas tu Abu Bakar, lepas tu Usman, lepas tu Umar naik atas bukit. Ali tak sebut 3 orang ni naik bukit Uhud. Bukit Uhud tu getar, kocok. Tu batu
kerah yang Tuhan pocok, pocok atas tanah bumi nak kukuh bumi tu, jadi kocok juga dia. Hingga Nabi wasat tak boleh duduk, kocok dia tu kuat. Lalu Nabi panggil, hei Bukit Uhud, hei Bukit Uhud, mu tahu tak bahawa atas kamu ni ada nabimu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman. Wuti kocok. Ya wuti kocok. Bukit Uhud tu, Masya Allah. Itu hubungi dengan masalah Uhud ni. Dan ayat ada satu bukit yang ada kedudukan dalam sejarah Islam, dalam agama Islam kita. Lepas tu hak tu satu Jubailun, Nabi kata dalam satu riwayat lain lagi Nabi kata Jabalun, bukit. Jabal ni bukit biasalah, kalau Jubailun bukit kecil. Dia ada dua riwayat semua sama-sama dalam Bukhari belaka. Itu ayat kata bukit Uhud, yang mana adalah salah satu tempat yang berlaku peperangan yang kedua selepas daripada perang Badar. Perang Badar ni perang pertama. Perang Uhud ni perang yang kedua hak besar-besar. Tahu itu. Dan berlakunya pada tahun yang 3. Tahun yang 3 pada hijrah. Mana kalau Badar ni tahun yang kedua. Bulan Ramadan. Tapi peperangan Uhud ni berlaku tahun yang 3 bulan Syawal. Tekahnya setahun, sebulan lebih kurang tu. Setahun tak apa sebulan lah. Setahun lebih sikit-sikit berlaku pula. Dalam masa setahun itulah orang-orang kafir Quraisy Mekah ni dia duk wangpan, duk racun, nak tindak balas, nak ambil kelik daripada orang-orang Islam kemenangan dari peperangan ni. Lalu sebab-sebab gapo arti yang berlakunya perang Uhud ni? Apakah sebab-sebab yang tercetusnya peperangan Uhud? Peperangan Uhud ni mempunyai beberapa sebab aja. Ada banyak sebab. Boleh kita simpul dalam 4 sebab. Satunya sebab keagamaan. Yang kedua sebab di segi kemasyarakatan. Yang tiga sebab di segi ekonomi, perekonomian. Yang keempatnya di segi politik. 4 perkara ni menjadi sebab-sebab yang boleh menyebabkan timbulnya, berlakunya peperangan Uhud. Kita mari sebab pertama dulu. Sebab pertama iaitu sebab keagamaan, di segi keagamaan. Maksud segi keagamaan ni iaitu orang-orang kafir ni, dia rancangan dia ni, walau perang tak perang, walau seksa orang-orang Islam di Mekah, ia adalah tujuannya dia suddu an sabilillah. Ya suddu ke apa? Suddu sekat halal tahan daripada jalan Allah. Jalan Allah ke apa dia jalan Allah? Agama Allah lah. Agama Allah. Itu tujuan hak asah, matlamat hak tinggi bagi orang-orang yang bukan Islam, kafir Quraisy terutamanya. Mereka merancangkan segala perancangan mereka itu adalah bertujuan supaya dapat mengkhianati agama Allah, meruntuhkan agama Allah, menghancurkan umat Islam dan memalingkan manusia daripada agama yang benar, supaya mereka ni panggil dia kepada agama tak benar. Walau tak masuk tak apa, duduk atas pagar tak apa, tapi jangan duduk dalam lubuk Islam. Tu hak saya. Bila begitu, dia berusaha baik di segi masyarakat, di segi ekonomi, di segi politik, tujuan nak wisapa kepada sebab atau tujuan keagamaan itulah. Dengan itu kita tengok Allah Subhanahu wa taala dia telah beritahu kepada kita umat Islam ni yang membaca Quran, iaitu
Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Cuba kita fatim molek ayat ni, tadabbur molek gapo dia, kita boleh ambil pengajaran, kesimpulan daripadanya. Hak ni ayat ni dalam surah Al-Anfal ayat 30 ni. Barangkali kita ni telah belajar dah melalui ma'al Quran, tapi mari kita sekali lagi untuk ambil pengajaran. Allah menyebut tentang sikap orang kafir terhadap Islam. Maksudnya sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu membelanjakan, yunfiquna amwam, selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangkan manusia daripada jalan Allah. Hak kita sebut saat ni, kata tujuan dia nak sekat jangan jalan Tuhan tu ada, jangan jalan Tuhan tu diberjalan oleh manusia. Tak suruh orang berjalan atas jalan tu. Ni hakikat hakikat kuamcing orang-orang yang bukan Islam kafir, Islam hak dendam pada Islam tu, dia buat raca belanja harta tu tujuan itu nak wiskat Islam. Maknanya dia faham, kok dia kata Islam ni satu agama yang akan tinggi. Agama tinggi, agama akan tinggi. Hak tinggi dia tahu dah. Patut akan tinggi lagi, kau tinggi. Tu ya takut. Terutama Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dia dah mengaku agama Islam, agama yang diredai oleh Allah. Innad dina 'indallahi Islam. Tak gitu. Nabi pun royak pula, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam tu sentiasa akan tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripadanya. Dia faham situ, dia tak sibuk dengan Islam tapi nak sekat Islam. Inilah satu hakikat yang kita dapat kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebut. Kalau kita tengok Allah ni sungguh. Kita tengok hak terbaru sekali berlakunya. Dan ini berlaku di Perancis berlaku. Perancis ni setelah mana Turki, kerajaan Turki yang dipimpin oleh Erdogan Tayyip, dia buat lagu mana? Hagia Sophia tu mana dulu dia gereja Kristian terbesar di Turki, di Istanbul tu dah. Lepas tu mari jadi matahaf, jadi pipit tempat simpan bagai-bagai lama untuk menjadi lawak pelacung-pelacung lah, orang ziarah mari masuk tengok bagai lama macam-macam lah. Zaman Utsmaniyah tu ada pedai, ada gotu menepih, ada macam-macam lah tempat simpan bagai-bagai kesal-kesal lama tu, pipit tepan panggil tu. Tu. Lepas tu baru-baru ni, dalam 2 bulan baru ni, maknanya kerajaan isytihad pindah Hagia Sophia ni jadi masjid. Tu tukar jadi masjid. Jadi bila begitu, orang-orang Eropah, terutama orang-orang beragama Kristian, dia tak puas hatilah, tak senang hati di atas tindakan ubah muzium ni kepada masjid. Dia usaha katuk masjid-masjid di Perancis ni. Berita kemarin dulu ni tak silap 73 masjid ditutup, katuk masjid, tak boleh semaya, tak boleh buat kegiatan apa, tak boleh. Sebab dia dakwa kata masjid ni untuk nak latih puak-puak kawakan rai kata gitu. Tu. Lepas tu pusat Islam pun 2-3 buah pusat Islam dan tempat-tempat menega katuk. Pak menega ni dia kata hak ni dia bantu ni, dia ambil duit
duk sokong puak-puak ke apa ni, puak-puak dia anggap kata kekerasan, keganasan ni, puak pengganah ni. Itu sebagai tindak balas dia. Lepas tu dia berlawan dengan ketua apa ni, Presiden Turki lah. Jadi itu nak kata salah satu di antara rancangan untuk yasuddu an sabilillah. Dengan cara bukan cara perang, cara nak sekat katuk masjid. Dia bila katuk masjid, orang tak boleh sembahyang, tak ada kegiatan lah, tak ada jumpa. Tu cara dia nya. Nauzubillah min zalik. Sebelum ni banyak berlaku untuk yasuddu, yunfiqu, nak belanja harta untuk nak sekat Islam. Dulu kita ingat di tempat kita ada orang Kristian mari. Kristian mari. Mari apa? Mari buka hospital, mari mai ubat, percuma, peri, atau bayaran dengan harga murah. Tujuannya nak sebar agama Kristian di kalangan orang Islam. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, orang Islam kita, tempat kita ni, walaupun sikit banyak ada pencuaian, tapi di segi pegang agama, tak tukar agama tu, Alhamdulillah. Kita yakin kata insya-Allah orang Islam kita ni manggil orang pegang teguh dengan ajaran Islam. Walaupun masih lagi kita kena patana, kita kena angkat, kita kena baiki islah, tapi kita tengok kedudukan di segi pegangan dengan agama ni masih kukuh. Alhamdulillah. Kalau kita tengok luar negeri, mereka hantar puak-puak tafsir ni, puak pendakwah agama Kristian, atagi terutama di sebelah Afrika ni. Sebelah Afrika ni orang miskin, tak ada. Miskin, keringnya, tak ada turun hujannya, nak menani tak boleh, air pun tak cukup, obat-obat tak cukup, makan ni pun tak cukup. Dia ambil peluang tu, keadaan hidup orang Islam yang susah, dia pergi melalui panggil pertolongan lah, tapi pada hakikatnya nak sekat daripada agama Islam dan nak sebar agama Kristian. Dia panggil tansir, mengkristiankan, menasranikan orang-orang sebelah kuat Afrika. Tak berjaya. Kita pula kalau diikut sebelah nu, sebelah utara pak kita degi dakwah tu, mereka juga belum ada kita lagi. Saya ingat saya pergi dulu 20 tahun lebih dah, pergi naik atas bukit tu, ada gereja dah. Kita baru sapa, ada gereja dah. Puluh-puluh tahun dah gereja buat daripada mudah-mudah buat atas bukit. Untuk nak mengkristiankan orang-orang caukau, panggil orang-orang ahli bukit. Dengan bawa makanannya, bawa baskutnya, bawa tepungnya, duit-duitnya, macam-macam. Yunfiqun. Mereka belanja harta mereka untuk tujuan nak sekat jadi Allah. Jadi sekat ni bukan mesti katanya orang Islam kena masuk agama dia, tak masuk tak apa, tapi jangan terima Islam, jangan menjadikan Islam sebagai cara hidup. Itu yang tak kena Islam ni menjadi cara hidup, baik dari segi politik maupun dari segi sosial. Kita tengok ada berlaku kalau orang Islam naik menjadi kerajaan, usaha nak gaji, nak gaji apa ni, gaji nak utuh, dengan gulingnya, dengan patiwaknya, dengan revolusinya macam-macam, dengan orang belaraknya macam-macam, supaya jangan Islam tu naik, terutama dari segi pemerintahan, untuk nak mengurus barihan negeri tersebut. Takut pada Islam. Salah satu caranya iaitu mereka sebar satu apa panggil, satu kata-kata yang ditakuti oleh manusia. Dia panggil Islamofobia. Islamofobia, penyakit takut pada Islam. Penyakit tak say pada Islam, takut Islam.
Tujuannya nak sekat takut orang bukan Islam, terutama orang Kristian ni, dia semakin hari semakin luntur agama dia. Agama dia semakin luntur, kau utuh, kau turun, kau mundur. Orang banyak mari pada Islam. Hak tu hanya takut sangat. Sebab itu satu istilah dia panggil Islamofobia. Fobia ni mana penyakit takut pada Islam. Penyakit benci kepada Islam. Tu. Penyakit ni bahaya. Supaya pak kita lah. Pak kita usik. Hatu. Islamofobia satu hatu. Nak orang bukan Islam, tak masuk Islam. Nak orang tak faham Quran, tak faham sunnah, tak usik pada Quran sunnah. Tu. Dengan berbagai-bagai kata-kata yang tidak layak dengan kita sebagai orang Islam. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya kita kena pakat dakwah, ajak orang mari kepada Islam. Jangan we ada seorang munafik, wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila diajak, disuruh, dipanggil, orang-orang yang munafik kepada ma anzalallah, kepada Quran, ma anzalallah, wala rasul, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafiqin, hey Muhammad, kamu tengok al-munafiqin yasudduna, paling belakang, tak angka daripada angka ada sudu dan sebagai paling sungguh-sungguh, paling bulat-bulat, tak tengok jenguk langsung, tak Auzubillah min zalik. Itu satu timbul Islamofobia. Quranofobia. Quranofobia bagi penyakit tak benci, tak kena pada ajaran Quran. Sunnahmofobia, tak pada sunnah. Sunnah takut sesaknya macam-macam. Tak kena tu, pasal tu tak kena. Sebab Nabi jamin dah, kita ayat dah. Nabi bersuruh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu bihima abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku nak tinggal padamu, aku nak mati dah ni. Tinggal padamu dua perkara. Kalau kamu pergi dua perkara ni, kamu tak sesat sama sekali, iaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Nabi jamin 100%, tapi kita duk was-was lagi, takut lagi. Itu panggil Islamofobia tu. Ada belaka, tapi ni senyap, cara senyap. Ni cara melalui mass media macam-macam lah. Kata Islam ni rung-rang gitu, guru-rang gini macam-macam lah. Na'udzubillah min zalik. Itulah lebih kurang hari ni yang kita belajar, insya-Allah kita sambung lagi. Sebab-sebab bagi perang Uhud dari segi agama, segi politik, dari segi sosial, dari segi ekonomi, insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam wa fawwidu amri Allah inna Allah basirun ibad. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.